Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anda hendak jadi scalpers. Trade yang anda hendak lakukan dipanggil scalping. Pada video kali ini, abang hendak berkongsi dengan anda bagaimana anda hendak melakukan trade scalping. Perkongsian ini adalah sedikit sebanyak apa yang abang tahu untuk menambah baik apa yang anda tahu. Jadi, sebelum kita bermula, abang hendak minta anda like, share dan subscribe video abang agar lebih ramai lagi dapat sama-sama memperolehi manfaat daripada video ini. Mari kita saksikan. Dalam video nak jadi scalpers ini adalah merupakan bahagian pertama video abang berkongsi bersama anda. So, dalam video kali ini, abang akan berkongsi dengan anda apa itu scalping. Yang kedua, apa yang perlu anda pertimbangkan sekiranya anda hendak jadi seorang scalpers. Yang ketiga, sebagai scalpers, apa yang anda perlu fahami sebelum anda trade. Di dalam video seterusnya, di bahagian yang lain, abang akan berkongsi dengan anda bagaimana anda hendak melakukan trade scalping tersebut. Jadi pada video kali ini, itulah 3 topik yang kita akan kupas bersama. Bagaimana kita hendak jadi scalpers dalam pasaran. Jadi, apa itu scalping? Scalping ni adalah sejenis trade yang kita lakukan di mana pengambilan posisi in dan out itu dilakukan dengan cepat. Ia merupakan satu fast-paced trading. Apabila kita mengatakan ia adalah fast-paced trading, maka kita perlu sedar bahawa ticks ataupun point ataupun pips ataupun bips yang kita ambil adalah kecil. Jadi apabila kita sedar bahawa pengambilan ticks, points ataupun bips yang kita ambil itu adalah kecil, maka kita boleh menggunakan choice. Kita ada choice untuk menggunakan strategi bullet. Maka strategi bullet kita boleh pertimbangkan apabila kita melakukan trade scalping. Jadi apabila abang mengatakan bahawa anda boleh mempertimbangkan strategi menggunakan bullet apabila anda melakukan trade scalping, ini bermaksud nanti ada yang akan bertanya dan abang faham bahawa anda akan bertanya, apa itu strategi bullet? Strategi bullet ini senang saja hendak difahami. So, berapa modal anda, berapa lot yang anda boleh ambil untuk melakukan posisi setiap kali anda trade. So, lagi besar anda penggunaan bullet anda untuk scalping adalah lebih baik. Tetapi ini bergantung kepada pengalaman anda melakukan trade. So, strategi penggunaan bullet ini, kata contohlah dalam saham. Dalam saham 100 lot, ia bersamaan dengan 10,000 unit pengambilan. Ia berbeza sekiranya anda hendak scalping dengan menggunakan 10 lot. 10 lot baru bersamaan dengan 1,000 unit. So, apa yang abang nak tekankan apabila anda makan scalping secara tick, point ataupun pips yang kecil, sekiranya bullet ataupun lot pengambilan anda itu adalah kecil, maka nilai pulangan daripada trade yang kecil itu akan menjadi sangat tidak menguntungkanlah kalau berbanding dengan lot yang lebih besar. Tetapi sekali lagi abang perlu tekankan kepada anda, untuk melakukan strategi bullet, you must be strong in your technical and also emosi sebagai seorang trader. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua. Apa yang anda perlu pertimbangkan sekiranya anda hendak jadi seorang scalpers? Yang pertama, anda perlu tentukan berapa kali anda hendak trade scalping dalam satu hari. So, frekuensi anda trade ini anda boleh tentukan berdasarkan kepada objektif anda. Katalah anda hendak scalping. Sekali scalping anda hendak makan tick yang kecil dalam range 3 ke 5 tick. So, katakanlah anda hendak dapat 20 tick hari itu. So, maknanya kalau anda hendak ambil pengambilan tick yang kecil itu sebanyak 5 tick pada setiap kali anda trade scalping, maka anda perlu melakukan sebanyak 4 kali trade scalping dengan makan 5 tick.
5 tick ni sebenarnya ataupun 5 bit ataupun 5 point ini adalah sangat kecil. So, berbalik semula kepada perkara yang pertama, apa itu scalping, maka anda boleh mempertimbangkan strategi bulat. Cuma, strategi bulat perlu dilakukan sekiranya anda mahir dengan teknikal anda dan anda yang paling penting ada emosi yang kuat sebagai seorang scalpers. Yang kedua yang anda perlu pertimbangkan, disebabkan anda ada frekuensi trade scalping banyak dalam satu hari, maka anda perlu mengambil kira kos trading anda yang perlu anda bayar. So kos trading ini secara dasarnya untuk sekali trade dia ada brokerage charge. So pastikan brokerage charge anda adalah lebih kecil daripada nilai setiap tick ataupun setiap point yang anda makan. Kata kita ambil contoh dalam trade FCPO. Satu tick pergerakan ataupun satu point pergerakan dalam harga FCPO tersebut, dia memberi anda keuntungan kasar sebanyak RM25. Jadi, untuk sekali trade di dalam FCPO, maka anda perlukan brokerage charge untuk satu bulat anda. Sekiranya anda kira satu bulat pengambilan, maka ia perlulah lebih rendah daripada untung kasar yang anda boleh perolehi daripada trade FCPO tersebut. Jadi, kos brokerage yang anda perlu cari mestilah lebih rendah daripada RM25. So, average cost brokerage untuk satu bulat di FCPO biasanya ia range antara RM10 in dan out sehinggalah RM25 yang paling yang pernah abang nampak paling mahal di dalam pasaran. So RM10 hingga RM25 brokerage charge ini adalah berdasarkan kepada satu bulat. So sekiranya anda scalping dengan menggunakan strategi bulat, maka satu bulat, kata contohlah cost brokerage adalah RM10, maka sekiranya anda naikkan bulat anda kepada 2 bulat, maka charge brokerage anda adalah RM20 per 2 bulat yang anda ambil untuk scalping. Yang ketiga, anda perlu faham dalam perkara yang anda perlu pertimbangkan sekiranya anda hendak jadi seorang scalpers adalah platform broker yang anda gunakan. Secara kasar, ada beberapa jenis platform broker yang ada di pasaran. Sama ada ia berdasarkan order pad seperti Ayers ataupun order pad by kebanyakan investment bank, iaitu order pad seperti CIMB, TA Futures dan certain platform lain seperti RHB. Ayers adalah berdasarkan kepada order pad. Selain daripada itu, kita ada juga platform broker yang disediakan berdasarkan kepada JTrader. Kita ada juga CQG dan kita ada juga QST. Itu adalah antara mainstream platform broker yang terdapat di dalam pasaran. So, apabila anda hendak menjadi seorang scalpers, maka anda boleh pertimbangkan platform yang bersesuaian sebab jenis trade scalping adalah fast in dan fast out. Sekiranya anda menggunakan order pad, anda kaji semula diri anda sama ada anda mampu untuk menaik, untuk in dan out dengan fast, ataupun berdasarkan kata contohnya anda hanya perlu klik dan drag. Jadi ini adalah perkara yang anda perlu pertimbangkan. Abang tidak akan cakap ataupun sebutkan di sini mana platform yang bersesuaian dengan anda sebagai seorang scalpers. Ini anda perlu explore. Sebab setiap orang, setiap trader berbeza kepantasannya. Oleh itu, ini adalah 3 perkara yang anda perlu pertimbangkan sekiranya anda hendak jadi seorang scalpers. Yang pertama, frekuensi trade scalpings yang anda lakukan dalam sehari. Yang kedua, cost trading yang perlu anda bayar untuk setiap kali anda trade. Yang ketiga, platform broker yang digunakan. Jadi, ini adalah perkara-perkara yang anda perlu pertimbangkan.
Baiklah, kita sampai kepada poin yang terakhir di dalam video anda hendak jadi seorang scalpers. So, poin yang terakhir adalah yang perlu anda pertimbangkan adalah sebagai scalpers, apa yang anda perlu fahami sebelum anda trade. Yang pertama, anda perlu faham time frame yang akan anda gunakan untuk trade scalping anda. Yang kedua, anda perlu ada time frame reference. Kenapa anda perlu ada time frame reference? Sebab anda hendak tahu bias pergerakan semasa. Kata contohlah pada time frame reference, ia sedang membuat struktur kenaikan. Maka pada time frame yang anda hendak trade scalping anda, maka anda mahu mencari peluang untuk scalp long. So, kepentingan anda ada time frame yang anda hendak trade scalping dan juga kepentingan untuk anda ada satu time frame sebagai reference adalah amat penting supaya anda tidak trade against apa yang market hendak buat. So, time frame yang biasa digunakan untuk anda trade scalping biasanya adalah 1 minit ataupun 5 minit. Setelah anda ketahui time frame yang anda hendak gunakan sewaktu anda trade scalping, maka poin yang ketiga yang anda perlu ketahui sebelum anda start trade scalping anda adalah untuk notice, untuk perasan pergerakan market semasa. Anda perlu kenal pasti sama ada market pace yang berlaku adalah slow ataupun laju. Ini berkait rapat dengan momentum semasa. So, bagi seorang trader scalping, maka apa yang anda hendak daripada market adalah pace yang laju ataupun momentum yang kuat, kerana anda hendak ambil peluang untuk trade beberapa tick daripada pergerakan yang kuat tersebut untuk anda TP. So, untuk kenal pasti momentum ataupun pace semasa adalah sangat penting bagi seorang scalpers. Anda tidak mahu trade pada pergerakan yang hanya lari setempat. Lari setempat ni biasanya berlaku pada range sideways yang dalam keadaan pergerakan top dan bottomnya sangat kecil. So, anda tak mahu trade di dalam kawasan ini. Sebab kenapa? Anda mungkin hendak lihat sewaktu dia breakout daripada range sideways dia. Kebiasaan range sideways yang sangat kecil, ia menandakan pergerakan harga dalam keadaan berlari setempat. So, anda perlukan momentum yang kuat untuk anda trade scalping, pergerakan yang kuat untuk anda trade scalping, ya. So, poin yang terakhir sebagai scalpers, apa yang anda perlu tahu sebelum anda trade adalah anda perlu kenal pasti kawasan ataupun zon untuk anda trade scalping tersebut. Jadi, sebelum anda mula trade, pastikan anda telah pun membuat kajian di manakah kawasan yang anda hendak trade scalping tersebut. Mungkin anda hendak lihat sekiranya harga jatuh pada sesuatu support dan anda hendak lihat bahawa support tersebut terlebih dahulu mampu mengkengkang kejatuhan harga tersebut, dan apabila ada satu pergerakan bounce daripada support tersebut sebagai tanda dia mampu mengengkang sebarang kejatuhan, mungkin anda hendak trade scalping tersebut dan mungkin anda hendak TP pada resisten yang terdekat. So, ini abang katakan sebagai kawasan yang telah anda pilih sekiranya berlaku untuk anda trade scalping tersebut. Jadi, perbuatan anda mengenal pasti zon kawasan untuk anda trade scalping ini sebenarnya adalah untuk anda trade, membolehkan anda trade pada kawasan yang ada high chance untuk anda win. So, ini tujuannya anda kenal pasti terlebih dahulu kawasan tersebut. Baiklah, kita sampai di akhir video bahagian pertama. Anda hendak jadi scalpers. So, di dalam video tadi ada 3 key takeaway yang anda boleh ambil dan mungkin boleh tambah baik di
atas apa yang anda lakukan pada trade scalping anda selama ini. So, poin-poin tersebut adalah yang pertama, kita membincangkan apa itu scalping. Yang kedua, kita membincangkan apa yang anda perlu pertimbangkan sebelum anda trade scalping. Dan yang terakhir, poinnya adalah sebagai scalpers, apa yang anda perlu fahami sebelum anda melakukan trade tersebut. Baiklah, abang ucapkan terima kasih kerana menonton video abang. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, like dan share bersama rakan-rakan anda untuk kita sama-sama mendapat manfaat yang terbaik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.